Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di sebalik kita memperkatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, mari kita lihat ancaman-ancaman yang melanda akidah umat Islam sepanjang zaman dalam kehidupan. Kita berhadapan dengan dua bentuk ancaman. Satu ancaman dalaman, satu ancaman luaran. Yang dimaksudkan dengan ancaman dalaman ialah ancaman yang dimunculkan oleh umat Islam itu sendiri. Manakala dimaksudkan dengan ancaman luaran, ancaman yang dihasilkan oleh golongan bukan dari kalangan Islam, seperti Yahudi, Hindu, Buddha, Kristian, dan produk pemikiran yang mereka cipta untuk merosakkan identiti Islam. Ancaman luaran ini tuan-tuan, ancaman yang pertama sekali kita berhadapan sekarang ancaman Kristianisasi. Orang kita terlibat dengan ajaran Kristian jadi murtad, bukan yakin dengan doktrin ketuhanan Kristian, doktrin kenabian Kristian atau doktrin peribadatan Kristian, tidak sekali-kali. Dari sudut ketuhanan, kenabian Kristian dan juga peribadatan Kristian longgar. Konsep unity bertentangan dengan konsep trinity dalam Kristian sendiri. Dan dalam Kristian sendiri ada mazhab bermacam-macam, lebih banyak mazhab pecahannya, saling kritik antara satu sama lain. Dan dalam peribadatan Kristian tidak ada sesuatu yang boleh dimuktamadkan, bahkan hanya mengikut kepandaian padri, kepandaian tokoh-tokoh tertentu saja. Kalau berbanding kita mengikut larat mazhab yang muktamad. Benarnya orang kita kajian KIS di Sabah, di Sarawak, di Selangor sekalipun, orang kita masuk Kristian ni kenapa? Kerana material, tuan-tuan. Kerana nak makan, kerana nak minum, kerana nak niaga, kerana nak bayar hutang. Termasuklah yang terlibat dengan gereja baru-baru ni, gereja Methodist. Kenapa? Kerana nak duit, kerana nak material je. Bukan kerana yakin dengan ajaran Kristian, kerana ajaran Kristian lebih menawarkan solusi kehidupan lebih hak berbanding Islam, tidak sekali-kali. Kerana nak material. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga dengan kes di Sabah dan Sarawak, nak material ya. Nak makan, nak minum, nak kahwin, nak bayar hutang. Apakah dalam Islam tidak menjanjikan material? Kita ada Baitul Mal, tapi kakak berfungsi dengan baik, saya katakan. Kita ada pusat zakat, tapi kakak berfungsi dengan cara yang terbaik, kita katakan. Bukan kita menafikan fungsi-fungsi badan Islam ini, tapi kita hendak mereka berfungsi lebih baik daripada orang Kristian, orang Yahudi yang memberi kebaikan pada orang Islam. Patutnya begitu. Baitul Mal bukan sekadar berada di pejabat, kena keluar cari orang yang memerlukan bantuan. Zakat bukan hanya sekadar di pejabat, pergi cari orang yang berkelayakan dalam asnaf yang lapang. Sepatutnya begitu. Terima 20 juta, habis 20 juta. Patutnya begitu. Patutnya upaya, kewajikan, kemaslahatan, kepentingan umat Islam terbela. Kalau kita ni pegawai zakat, pegawai Baitul Mal, pakai apa nama ni, pakai tie, duduk pejabat aja, nak tunggu orang bagi isi borang, foto stat tu, foto stat ni. Kristian, Yahudi lebih dahulu memikat orang kita dengan sumber material yang mereka. Percayalah tuan-tuan. Bukan bermaksud nak menempelak peranan yang dimainkan oleh pihak berkuasa agama, tidak. Saya sebut kita hendaklah bergerak dalam kerangka yang lebih proaktif berbanding agensi kebajikan kemasyarakatan yang lain yang digerakkan oleh bukan Islam. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, bahawa kita tadi ada yang kecukupan materialnya, ada yang tak cukup, ada yang memerlukan, ada yang kegawatan, ada yang kecemasan. Jadi kalau kita melaksanakan tugas masing-masing, tak tipu orang kita kerana duit 3,000 masuk Kristian, tak tipu orang kita kerana nak bayar hutang masuk Kristian, kerana nak istiah muslim masuk Kristian, tak tipu. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Kemudian orang kita tadi, kalau dia betul-betul menguasai ilmu akidah, dia takkan jual akidah tu dengan RM3,000. Dia takkan jual cinta pada Allah tu dengan RM5,000, cinta pada Rasulullah tu dengan RM10,000. Takkan jual. Kerana harta akidah itu lebih utama berbanding daripada nilai material. Tapi kerana tidak ada kekuatan akidah, pengukuran akidah, orang ajak bagi makan, bagi minum, bagi duit, biaya projek, biaya hutang sikit, sudah nak tukar agama. Memang zaman kita beginilah keadaan. Masyarakat Islam di zaman kita mudah melacurkan agamanya berbanding daripada melacurkan tutup badannya. Jadi pelacur yang lebih hina sekarang ini ialah pelacur dari sudut akidah.
Bukannya pelacur dari sudut tubuh badan. Anda tubuh badan itu orang melacur mudah ya bertaubat pada Allah, menyesali dosa-dosanya, taubat dan Allah terima, Allah ampunkannya. Tapi kalau melacur akidah, kita terpaksa menghadapi risiko yang amat besar. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah,